Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua yang menonton video ini dalam keadaan yang sihat dan mematuhi SOP yang telah diberikan kerajaan. Nama saya Muhammad Daniel bin Yusaini dan kumpulan saya adalah kumpulan satu. Ahli-ahli saya adalah Azmi, Daniel iaitu saya, Faiz Alias, Hazim Izarik dan Said Hakim. Kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk yang diberi nama barangan dan perkhidmatan. Jadinya yang pertama yang saya hendak membincangkan adalah berkenaan dengan definisi barangan dan perkhidmatan itu sendiri. Kenapa saya ingin membincangkan definisi? Kerana definisi ini penting untuk kita mengetahui apakah sesuatu maksud itu dengan lebih terperinci. Menurut apa yang saya faham, iaitu definisi barangan adalah sebuah benda ataupun sebuah aktiviti yang menjual dan membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh yang saya boleh berikan iaitu kedai runcit, kios, kedai serba nikah, pasaraya dan lain-lain. Ini adalah seperti barangan-barangan yang boleh kita jual, iaitu barangan seperti beg, seperti makanan, barangan seperti perabot. Itu adalah satu barangan yang boleh kita jual dan mendapatkan keuntungan. Ini kerana barangan-barangan ini mampu diproses dan dikilangkan menurut faktor-faktor produksi dan kita mampu memperoleh keuntungan daripada barangan-barangan ini. Seterusnya adalah definisi perkhidmatan. Definisi perkhidmatan adalah aktiviti jualan tanpa barangan, khususnya perkhidmatan. Dan penjualan perkhidmatan ini adalah penjualan khidmat dan tenaga kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh yang saya boleh fikirkan dengan masa yang terdekat ini adalah seperti doktor. Kita membayar kepakaran doktor untuk mengubati pesakit atau penyakit kita. Dan perkhidmatan mengikut segi ekonomi Islam, ia meliputi barangan ekonomi. Dan terdapat beberapa konsep barangan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Monzef Af, iaitu Al-Taibat, iaitu ialah barangan yang baik, dan berkembang menjadi Al-Riz. Al-Riz itu bermaksud adalah anugerah ataupun rezeki pemberian Allah. Itu adalah konsep ekonomi Islam. Yang kedua adalah konsep ekonomi konvensional. Menurut apa yang saya faham, konsep ekonomi konvensional ini mempunyai nilai dan cita rasa itu yang sendiri. Yang kedua adalah berkenaan dengan perkhidmatan menurut ekonomi konvensional. Perkhidmatan ini adalah sesuatu unsur yang memudahkan sesuatu pengeluaran dan pengagihan. Menurut slide yang anda nampak ini, perkhidmatan itu menurut ekonomi konvensional adalah perkhidmatan yang mampu meringankan beban-beban proses pengeluaran dan juga pengagihan. Akhir daripada saya ingin membincangkan tentang jenis dan perkhidmatan. Terdapat beberapa jenis yang saya boleh rumuskan di dalam slide ini. Yang pertama, jenis barangan dan perkhidmatan ini haruslah memenuhi keperluan hidup secara sederhana. Yang kedua adalah penghindaran penggunaan barangan yang dilarang. Kerana barangan yang dilarang seperti arak, penjualan dadah, ini akan menyebabkan sesuatu akidah umat manusia itu atau umat Islam terpesong. Minda kita ataupun minda kita rosak kerana telah diracuni oleh air kencing syaitan. Barangan berbahaya dan merosakkan ialah barang yang boleh memudaratkan diri kita dan orang lain.
Oleh itu, barang ini tidak dibenarkan penggunaannya dari segi hukum Islam dan juga undang-undang negara. Ada juga yang dibenarkan oleh undang-undang negara, akan tetapi bukan untuk umat Islam kerana ianya adalah haram. Islam lebih menitik beratkan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan ialah akan menjadi haram. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam diharamkan menggunakan barangan yang berbahaya dan juga boleh merosakkan. Contoh barang membahaya dan merosakkan adalah seperti arak, dadah, pil perangsang, ubat kurus dan botox. Kesan barang membahaya dan merosakkan adalah boleh menyebabkan seseorang itu hilang kewarasan berfikir dan bertindak, boleh menyebabkan pergaduhan dan putus silaturahim. Selain itu, ianya boleh mengundang kemalangan dan kecederaan dan mengundang jenayah salah laku. Ini semua berkait dengan arak dan dadah kerana benda ini boleh menyebabkan kita hilang kewarasan berfikir dan juga boleh menyebabkan kita melakukan sesuatu perkara yang tidak dijangka kerana sudah ketagih dengan barang membahaya dan merosakkan itu. Seterusnya ialah boleh mendapat dosa besar jika menukar ciptaan Tuhan tanpa sebab. Sebagai contoh, memakai botox dan juga steroid untuk nampak lebih cantik dan menukar bentuk asal fizikal badan kita menggunakan barang tersebut, dan barang tersebut merupakan barang yang berbahaya. Barangan mewah. Barangan mewah ialah barang yang tidak diperlukan tetapi hanya untuk menunjuk kemewahan dan juga gaya hidup moden serta bermegah-megah. Tidak dapat dinafikan lagi. Ada juga setengah orang yang menggunakan barangan mewah ini untuk dijadikan sebagai hobi, tetapi kebanyakannya adalah untuk menunjukkan kemegahan mereka, kekayaan mereka dan boleh mengundangkan riak. Ini juga boleh menyebabkan seseorang itu terlalu mengejar barangan mewah hingga sanggup membuat apa-apa sahaja untuk mendapatkan barangan mewah itu semata-mata untuk kelihatan bergaya di mata orang lain. Antara contoh barangan mewah ialah seperti handbag, batu permata, kereta sukan, pakaian yang eksklusif dan juga aksesori diri. Mengapa saya kata begitu? Pada hari ini terdapat ramai orang yang sanggup membuat apa saja untuk mendapatkan barangan-barangan tersebut. Sebagai contoh, perempuan sanggup menggadai maruah. Adalah, bukan semua, ada setengah yang sanggup menggadai maruah demi mendapatkan handbag yang berjenama, sebagai contoh jenama LV, Gucci dan pelbagainya. Oleh sebab itu, kesan dia boleh menyebabkan pembaziran, boleh menjadikan diri kita ni, bila kita mempunyai barangan mewah yang terlalu banyak, boleh menyebabkan kita mula ada sifat riak. Kita akan memandang rendah pada orang lain dan sanggup membuat apa saja untuk mendapatkannya. Ini sebagai contoh pada hari ini banyak orang yang sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan barangan mewah. Sebagai contoh, mengambil rasuah. Mengambil rasuah adalah perkara yang mudah dan mendapat keuntungan yang banyak. So apabila mereka mendapat keuntungan yang banyak ini, mereka mudah untuk membeli barangan yang mewah, barangan yang mereka suka untuk mereka menunjuk. Ini kerana orang yang berusaha tidak akan membazir duit mereka untuk beli barangan ini menggunakan duit hasil titik peluhnya. Akan tetapi orang yang menggunakan jalan yang kotor untuk dapatkan duit yang kotor akan lebih mudah untuk beli barangan tersebut, kerana ianya tidak merasa apa-apa, kerana dia tidak perlu berusaha keras untuk beli barangan tersebut. Hari ini saya akan membincangkan tentang apakah itu barang keperluan hidup. Barang keperluan hidup ini merupakan barang atau perkhidmatan asas yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan dan juga melangsungkan kehidupan mereka. Tanpa barangan keperluan hidup ini, manusia tidak akan mampu melangsungkan kehidupan, malah juga akan mendatangkan kematian. Antara contoh barang keperluan hidup ialah makanan. Dengan adanya makanan, manusia mampu memperoleh zat yang mencukupi untuk kekal menjadi sihat. Tak lain juga, masalah kebuluran juga dapat dielakkan jika mempunyai sumber makanan yang mencukupi. Selain makanan, tempat tinggal, udara dan air juga merupakan barang keperluan hidup.
Apakah yang berlaku sekiranya manusia tidak berupaya memperolehi barang keperluan hidup? Manusia tidak akan berupaya untuk hidup selesa, malah manusia juga akan menghadapi kematian. Selain itu, seterusnya, barangan atau perkhidmatan asas. Apakah barangan atau perkhidmatan asas? Ia merupakan barang-barang atau perkhidmatan yang tanpanya hidup manusia akan susah. Walau bagaimanapun, ia tidak akan mendatangkan kematian. Ia hanyalah berfungsi untuk membantu meningkatkan keefisien hidup manusia, kecekapan dan juga keselesaan hidup manusia. Apakah contoh barangan atau perkhidmatan asas? Contoh-contohnya ialah perkhidmatan pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan pendidikan contohnya ialah universiti, sekolah, tahfiz dan pondok-pondok agama. Apakah fungsi perkhidmatan pendidikan? Fungsinya ialah membantu manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Selain itu, ia memainkan peranan penting untuk mencapai hidup yang berkualiti. Kerana dengan adanya pendidikan, sebuah negara itu pasti akan terbela. Selain itu, contoh perkhidmatan kesihatan ialah klinik, farmasi, hospital dan klinik-klinik kerajaan. Dengan adanya perkhidmatan kesihatan, manusia yang sakit dapat rawatan yang secukupnya. Ia juga boleh menghindari dari pelbagai wabak penyakit dengan adanya ubat-ubat yang telah tersedia. Dengan ini, manusia dapat hidup dengan selesa dan juga hidup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang barang keperluan kecekapan. Okey. Ada beritahu barang keperluan adalah kecekapan memberi maksud semua benda asas yang diperlukan bagi kehidupan manusia, bagi melindungi kita, melindungi diri, agama, akal, keturunan dan juga harta. Ekonomi komersial terbahagi kepada 4 contoh yang dikatakan oleh pakar ekonomi, iaitu Afzatul Rahman. Barangan keperluan asas, barangan keperluan kecekapan, barang keselesaan dan barang kemewahan. Sadiq pula membahagikan kepada 5. Contohnya ialah barang keperluan hidup, barang keperluan asas, barang keselesaan, barang mewah dan juga barang yang boleh membahayakan kesihatan manusia, seperti kita tahu alkohol dan juga minuman keras, rokok dan juga banyak lagi perkara yang ada di luar sana lah. Al-Iman Al-Shaliba menerangkan bahawa keperluan daruriyah ialah keperluan asas bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Keperluan dari daruriyah mempunyai 5, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan yang bermaksud maruah dan juga harta kita. Tanpa barang ini, manusia tidak boleh teruskan kehidupan macam biasa dan tidak boleh hidup sempurna, iaitu tanpa makanan, manusia tidak dapat hidup. Tanpa rumah, manusia akan kesejukan. Tanpa penjagaan, manusia akan jatuh sakit dan pelbagai jenis penyakit akan mula berebak pada diri kita sendiri. Sekiranya barang-barang di atas ni susah untuk diperoleh oleh seorang individu, maka
Ini menunjukkan yang individu itu berada dalam keadaan yang kurang berupaya dan kemiskinan, tak dapat memiliki barang seperti atas. Sebab ini adalah barang keperluan untuk kita hidup, kecekapan ni semua. Jadi tanpa barang di atas, kita boleh melihatlah kehidupan kita semakin akan menjatuh, kerana benda ini amat diperlukan bagi setiap manusia dan juga individu untuk meneruskan majaya ke masa hadapan. Barang selesaan adalah benda yang bantu meningkatkan kecekapan, memudahkan hidup manusia dan meningkatkan kualiti kehidupan semua hidup masyarakat. Jadi dari sini kita dapat lihat yang barang selesaan ni, yang barang yang boleh membuat kita ni rasa yang lebih tenang, yang tak perlu lagi stres. Sebab benda ni adalah barang selesa. Barang ni bukan tak selesa. Jadi dengan barang ni kita ada, kita akan jadi lebih tenang dan juga semua. Mereka yang termasuk dalam kategori ini dinamakan golongan kelas menengah atau golongan berpendapatan sederhana, yang mampu memiliki semua macam inilah. Contohnya ialah makanan yang cukup zat serta sedap, pakaian yang selesa untuk dipakai. Jadi dari sini kita lihat, kalau makanan itu lazat, mestilah dia selesa dan dia cukup zatnya. Sebab takkanlah makanan yang tak sedap tak cukup zat kan semestinya. Jadi dari sini kita lihat makanan yang cukup zat memberikan lebih banyak impak pada manusia, kerana permintaan lebih tinggi, dan juga pakaian yang selesa akan menjadikan kita bersih dan terjauhi daripada kotoran-kotoran, dan susahlah nak dikenakan apa-apa, sebab pakaian kita ni elok, pakaian elok yang berkualiti, so tak senang koyak. Jadi dengan itu kita menunjukkan kita ni orang yang berkemampuan, yang boleh beli satu baju tu, dan menunjukkan kita ni mampu berada dalam keadaan yang selesa. Okey, seterusnya, Islam membenarkan manusia menikmati kesenangan, dan itu merupakan tabiat semua jadi manusia. Dari sini kita dapat lihat yang tidak salah untuk kita memiliki satu kemewahan, tapi kita kena ingat yang kita kena mengukur baju pada badan kita dan juga mengikut kemewahan kemampuan diri. Kalau tak, ini akan amat dilarang oleh Allah, kerana kita tidak mengukur baju dengan diri sendiri, dan kita membeli semua perkara itu tanpa pemikiran yang kita tidak mampu memilikinya, tapi kita ingin memilikinya untuk niatnya lebih kepada nak menonjol. Sebab kerana kita akan rasa macam kita tak mampu, tapi kenapa kita nak beli? Sebab kita ada niat kita nak tunjuk ke orang. Jadi dengan situ kita lihatlah yang kita tak perlu pun nak menunjuk ke orang. Benda ni adalah untuk kepuasan diri kita, untuk tunjuk kita ni, oh kita berjaya di dunia ini semua. Dari sini kita nampaklah yang manusia ni banyak perbezaannya antara satu sama lain. Okey, seterusnya, walaupun ia tidak sampai ke tahap keperluan asasi yang boleh kebinasaan hidup manusia. Dan akhir sekali, ketiadaan masalah hajiah tidak akan menjadikan kehidupan, tetapi akan menyebabkan sedikit kesulitan. Jadi di sinilah pentingnya perkara-perkara di atas ini. Ini menunjukkan kita ni telah sampai satu tahap dalam masyarakat ini, dalam satu situasi globalisasi ini. Sebab kita dapat yang kita ni sedang menuju ke hadapan dalam masa ini. Terima kasih, saya paskan seterusnya kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai ke penamat pembentangan yang bertajuk Barangan dan Perkhidmatan dari sudut ekonomi Islam. Sampai ke sini saya akan memberikan penerangan tentang kita akan menyimpulkan apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan kita tadi. Kesimpulannya, kita boleh dapat manusia memerlukan barangan dan perkhidmatan yang cukup untuk teruskan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, barangan dan perkhidmatan yang digunakan berasal dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah menggunakan barangan perkhidmatan dengan cara yang betul, dengan cara yang bermanfaat pada umat, masyarakat dan negara. Seterusnya, menurut ekonomi Islam,
Barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan itu haruslah meliputi barangan ekonomi, iaitu mempunyai kos dan nilai dalam pasaran. Terdapat pelbagai jenis barangan yang kita boleh simpulkan daripada pembentangan rakan-rakan kita tadi. Yang pertama, barangan keperluan. Yang kedua, barangan kecekapan. Yang ketiga, barangan keselesaan. Yang keempat, barangan mewah. Yang kelima, barangan berbahaya dan merosakkan. Yang keenam, barangan keperluan hidup. Yang terakhir, yang ketujuh, barangan keperluan asas. Itu dia, pelbagai barangan yang kita telah pelajari dan amati. Setiap barangan ada fungsinya, keperluannya tersendiri. Akhir kata, kita sebagai umat Islam haruslah menjaga dan menggunakan kepelbagaian barangan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin, dan bukannya menggunakan barangan dan perkhidmatan ke arah keburukan, supaya ekonomi negara Islam akan lebih maju dan berkembang pesat setanding ataupun lebih baik daripada ekonomi negara konvensional. Ayo umat Islam, kita naikkan ekonomi kita menggunakan barangan-barangan Islam. Kita akan menunjukkan kita sebenarnya lebih bagus, lebih teguh ekonomi Islam, lebih stabil dan saksama. Alhamdulillah, sampai ke sini sahaja pembentangan kami semua. Sekian. Yang buruk datang daripada kami, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.